Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama kami di Studio Keadilan dalam program Kirana. Saya Hanani Damira, pengacara anda untuk Kirana. Dan seperti biasa dekat Kirana ni kita akan ada seorang ataupun dua orang panel yang akan menemani saya sambil-sambil kita makan, sambil kita berkongsi ilmu dan juga pengalaman menarik. Dan hari ini Kirana akan berbincang berkenaan dengan topik e-hailing dan juga gig economy. Kita tahu e-hailing ni adalah satu pekerjaan yang agak popular bukan sahaja di Malaysia sekarang tetapi juga di luar negara. Okey, oleh itu hari ini saya jemput dua panel. Tapi untuk segmen yang pertama ni, saya ingin menjemput seorang penasihat Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin jemput Mr. Brian untuk ke studio. Hi. Thank you for coming. Khabar baik. Okay, so untuk pengetahuan semua, macam saya cakap tadi, Mr. Brian, boleh panggil Brian je kan? Yeah. Brian, macam lah tak pernah kenal kan? Misalnya kawan lama ni, kawan lama. Okay, so Encik Brian merupakan penasihat Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia. Okey, jadi kita punya penonton pun nak tahu jugalah. Brian, boleh cerita sikit berkenaan dengan siapa you, apa yang you buat? Lepas tu you cakap sikit berkenaan you punya NGO ni. Okey, saya seorang peguam dan pada masa yang sama saya juga adalah ahli majlis untuk pilihan gaya. Dan siapa lagi? Saya bujang 33 tahun. Itu dah bagi tahu apa. Nanti boleh DM ya last kali ni. Itulah saya. Brian ni dia banyak kerja dia buat sebenarnya. Tapi you bukan rider bukan? Tak ada. Tak ada. Bukan, saya bukan rider. So okey, berkenaan dengan you punya NGO. Kalau you bukan rider, okey, NGO ni pasal apa? Okey, NGO ini adalah kita tubuhkan untuk membantu dengan penghantar. E-hailing, ya. Ada dua benda, e-hailing dan p-hailing. P-hailing untuk penghantar dan e-hailing untuk kereta, ya. Grab yang membawa passenger, itu e-hailing. So untuk persatuan kita adalah untuk membantu dengan p-hailing rider. Kita lihatlah apa isu-isu yang mereka ada, ya. Banyak isu yang mereka hadapi selama ini sejak permulaan lagi, ya, 2-3 tahun lalu. Mereka sudah ada banyak masalah sehingga kini, ya. Dan kita lihatlah macam mana kita nak memperbaiki lagi kebajikan mereka dan daripada segi meningkatkan mutu kehidupan mereka juga. Gitu. Macam maksudnya you punya NGO lebih berfokus kepada kebajikan rider-rider ni sendirilah. Okey, dia sangat menarik. Tapi apa objektif dan juga matlamat-matlamat lain penubuhan NGO ni? Okey, paling penting sekali adalah untuk menjamin keselamatan rider, itu pertama. Keduanya adalah untuk kepentingan rider terjamin juga, ya. Terutamanya kalau ada isu-isu mengenai kadar pembayaran, ya, yang tidak munasabah atau mereka tidak puas hati, kita akan bawalah kepada syarikat pada masa yang sama jadi satu penghubung kepada kerajaan. I see. So kira macam you guys ni bertindak as orang tengah. Ya, betul. Orang tengah. Okey, untuk tadi kita dah tahu berkenaan dengan objektif dan juga matlamat kan, matlamat penubuhan tu. So daripada segi fungsi, okey, orang nak tahu jugalah sebab dia macam I sendirilah, I jaranglah dengar macam orang nak titik beratkan berkenaan dengan kebajikan rider ni kan, sebab dia kan satu profession yang baru kan. So what is the function and then apa contoh-contoh program yang you punya NGO pernah buat untuk rider-rider ni semua? Okey, untuk persatuan kita ni, untuk AJK, kesemuanya terdiri daripada rider sahaja. Daripada pengerusi sehingga AJK bawah, semua rider sahaja. Seorang yang bukan rider, saya bukan AJK dalam pertubuhan tersebut. Saya hanya penasihat. Ya, saya pengasas dan penasihat. Yang tujuannya adalah kerana saya kena jelaskanlah, kerana pertubuhan ini haruslah daripada nadi rider. Apa yang mereka ingin bangkitkan, isu-isu yang sebenarnya. Ya, itu adalah pada permulaannya, okey. Dan fungsi kita, saya percaya dan saya masih percaya kita punya fungsi adalah sebagai perhubung di antara kerajaan, syarikat dengan rider dan membangkitkan isu-isu
kepada public, ya, kepada orang awam supaya mereka ada kesedaran sebenarnya apa isu yang dihadapi oleh rider. Kerana banyak masa isu ini tiada orang yang perjuangkan. Betul. Ya. So apabila kita ada satu persatuan yang terdiri daripada rider, kita adalah satu kuasa dan suara yang kita boleh bawa untuk ke semua rider di Malaysia. I see. Yeah. So maksudnya dia bukan base dekat satu tempat. Sorry, dia base dekat mana you punya NGO? Sebenarnya base kat Selangor, PJ, alamat dalam pendaftaran. Okay. Pada masa yang sama kita ada juga branch-branch di semua negeri. Maksudnya kiranya macam NGO ni is a national level punya NGO Ya, lah. betul. Tadi you kata macam daripada segi keahlian tu semua rider dekat dalam tu. Is it rider ada macam Grab sahaja ke ataupun semua? Semua rider. Semua rider lah. Kita ada Grab, Foodpanda, Lalamove, Shopee Food, Shopee Food, AirAsia, McDonald, semua ada. Oh, yang macam franchise tu pun termasuk sekali dalam Rider, asalkan dia rider, dia boleh bersama dengan kita. I see. Okay, daripada segi keahlian pula, macam mereka ini automatically kalau dah jadi rider terus boleh daftar as ahli ke? Macam mana? Okay, buat masa ini kita sedang set up lah untuk yang online registration. Okay, pada masa ini kalau nak daftar terus lah hubung dengan salah satu keahlian ahli kita isikan borang, bolehlah terus jadi ahli. Yang pentingnya syaratnya mereka haruslah bekerja sebagai rider. Bukan, kalau dia bukan rider tak boleh lah masuk persatuan ini. I see. Yeah. Tapi dia agak, maksudnya sebab sebelum ni I still boleh recall kan ada pernah banyak kes mogok rider sebelum ni. Maksudnya you guys juga ada fungsi di situ untuk macam jaga kebajikan diorang. Maksudnya dengar suara diorang dari situ lah. Tadi I ada recall you cakap berkenaan dengan e-hailing dan e-hailing. Sebab itulah biasa kita dengar e-hailing je. Kan kalau kita dengar kerajaan cakap pun say e-hailing. So e-hailing ni jarang. So memandangkan e-hailing dan juga e-hailing ni ada wujud disebabkan munculnya aktiviti baru seperti ekonomi digital tadi kan. Mungkin Brian boleh bagi satu ulasan tentang apakah ekonomi baru yang kini membangun dekat dalam Malaysia ni. Okey, di Malaysia, kalau kata tentang e-hailing memang dia wujud kerana digital economy yang mengembang pada ketika PKP. Masa COVID-19, masa tu ramai orang yang beli melalui online. Betul. Itulah masa di mana mereka menjadi tulang belakang untuk menghantar frontliner lah untuk menghantar barangan tu. Pada masa yang sama, apa lagi ekonomi baru kita nampak adalah seperti renewable energy. Ya, kita dengar EV car, ya, electric car yang akan masuk ke Malaysia. Kita sudah ada, saya dengar kerajaan sudah tubuhkan badan untuk melihat kepada perkara ini, dan juga kerajaan negeri Selangor pun ada tubuhkan banyak inisiatif untuk mengembangkan EV, bidang EV, dan juga renewable energy ini termasuk solar, solar energy, hydrogen energy, ya. Di Sarawak kita ada tram yang menggunakan hydrogen, ya, yang pertama di Asia saya rasa. Kan ini adalah di antara ekonomi baru yang kita nampak lah, yang di mana akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan bisnes, dan terutamanya meningkatkan lagi lah ekonomi di Malaysia dan di rantau Asia. Ya. So kita bercakap sebab hari ni dia macam nak kata topik ni berat tak juga. Dia sebenarnya mudah difahami, tapi cuma orang tak biasa dengar gig ekonomi ni apa. Betul. Kan. So kita dapat ilmu baru bila kita bercakap berkenaan dengan gig ekonomi ni. Tapi saya sebenarnya ada curiosity lah nak tanya Brian kan, sebab Brian cakap Brian lawyer, Brian ahli majlis. So kenapa exactly nak tubuhkan pertubuhan untuk rider, sedang ada tak macam kisah sebab rakan-rakan terdekat ke yang memang pernah ditindas ke yang membuatkan Brian rasa macam aku kena help this golongan juga walaupun aku bukan seorang rider. So macam mana? Okey, bagi saya sejak saya kat uni kan, saya memang sangat passionate tentang transportation awam kan, ya, perkhidmatan awam ke semua ni untuk negara ini. Saya percaya ini adalah
masa depan untuk negara kita. Pada ketika 5-10 tahun lalu memang teruk kita punya transportation kat Malaysia, public transportation, dan semakin sekarang kian hari kian baik. So apabila saya memang ada interest kepada perkara itu dan berlakunya insiden di mana rider memang terasa tersepit lah. Saya rasa setahun setengah lalu, ya, di mana mereka semua sudah tak boleh. Selepas PKP, harga pembayaran merundum. Lepas tu mereka semua memang rasa macam tersepit, macam tak boleh hidup dengan apa yang mereka ada tu, dan mereka tak tahu apa lagi yang mereka boleh buat. Saya rasa saya terpaksa keluar untuk menyuarakan isu ini. Saya nampak tak ada mana-mana pihak atau satu pihak yang boleh fokus membawa isu ini. Mereka semua jaga diri sendiri, tetapi rider macam mana? Kerana mereka pun frontliner. Itu yang pemikiran saya pada mula ni lah, kenapa saya mula dengan perkara ni. So saya pun reach out kepada kawan-kawan yang merupakan rider, dan kemudian kita reach out kepada golongan lebih besar lagi, dan bawalah movement tersebut. Bagus. Satu I mean a good initiative sebenarnya, sebab tak ramai lagi orang yang ada that kind of kesedaran kan. Okey, tak apa. Nanti kita ada banyak lagi benda yang kita nak korek daripada Brian untuk segmen yang ketiga nanti. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, dan selepas ini kita akan ada lagi seorang panel. Mungkin Brian kenal, mungkin Brian tak kenal. Nanti kita check dulu Brian kenal ke tak panel yang seterusnya. Okay, kita berehat seketika dan Brian boleh makan. Jom kita makan. Makan. Nama saya Samaluddin bin Muhammad Zaidi, merupakan mahasiswa daripada Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology, ataupun lebih mudahnya dikenali sebagai UniKL MIT. Mengapa SNM ataupun Rakan Muda ini perlu diteruskan? Pertama, kerana Rakan Muda merupakan salah satu platform yang penting untuk belia dan juga di antara belia dan juga Kementerian Belia dan Sukan dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga memberikan impak yang penuh kepada belia-belia di luar sana. Dan juga khususnya di peringkat IPT, kami sangat-sangat mengalu-alukan aktiviti-aktiviti daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada IPT-IPT di seluruh Malaysia. Antara program-program yang rapat dengan saya adalah pertama, Anugerah Rakan Muda, Anugerah Perdana Rakan Muda ataupun ARPM. Sebab kita tahu ARPM ni dia ada peringkat-peringkat dia, daripada peringkat gangsa, peringkat perak dan juga peringkat emas. Dan alhamdulillah setiap portfolio peringkat-peringkat ni sebenarnya banyak kenangan dan juga ceritanya. Macam daripada peringkat gangsa, kita nak kerja aktiviti macam mana, sampailah ke peringkat emas. Harapan saya untuk Rakan Muda, pertama, kita berharap bahawa Rakan Muda ini terus menerima idea-idea baru di luar sana, kerana kita nak pastikan Rakan Muda ini terus menjadi relevan dan juga menjadi salah satu platform yang baik untuk belia-belia ataupun siswa-siswi di luar sana melaksanakan aktiviti, menyertai program-program dan juga orang kata menjadi salah satu batu loncatan untuk siswa dan siswi kita mempelajari lagi banyak perkara dari segi aspek kepimpinan, kesukarelawanan, kebajikan dan juga pengurusan organisasi. Okey, baiklah. Kita kembali lagi di dalam Kirana untuk segmen yang kedua. Sebentar tadi kita telah mendengarkan perkongsian daripada Brian sendiri. Okey, sekarang ni kita akan ada lagi seorang panel yang akan berkongsi sendiri pengalaman beliau sebagai seorang rider. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin jemput ke studio sekarang Encik Haris Fadila. Okay. Silakan. Terima kasih sebab datang. Berduduk. Nanti boleh makan tau. Okey. Okey, jadi itulah kita jemput hari ni sebab kita nak cerita berkenaan dengan P-hailing dan juga rider ni semua kan, gig ekonomi dan sebagainya. So sebelum tu kita nak minta, boleh panggil Haris ke? Boleh. Boleh panggil Haris. Okey. So boleh Haris ceritakan sedikit siapa Haris ni dekat kita punya penonton? Okey. Nama saya Haris Fadila. Okey, sebenarnya saya ada panggilan nama tau. Bukan Haris sebenarnya. Kawan-kawan rider ni tak panggil saya Haris. Panggil apa? Okey, nama panggilan saya John. Oh, jauh beza tu. John Wick bukan? Bukan. Kalau di kalangan rider memang kebanyakan rider panggil saya John lah. Okey, saya berasal daripada Taman Medan, Petaling Jaya. Memang keluarga pun di sana, besar pun di sana. Dan saya belajar pun di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan.
memang setia dengan Taman Medan. Selepas tu saya sambung pengajian di Kolej Tingkatan 6 Petaling di dalam Taman Medan juga. Oh, memang orang jati Taman Medan Memang lah orang ni. jati Taman Medan lah. Okey, tanya apa-apa kawasan kat Taman Medan tu semua tahulah tu. InsyaAllah boleh jawab lah. Tak ada masalah. I see. Okey, dalam masa sama saya sebelum ni bekerja sebagai sales aviator di satu syarikat penyiaran TV lah. Oh, penyiaran Flexible. juga. Ya, okay. Dan sekarang saya bekerja sebagai penunggang P-Hailing daripada tahun 2017. Daripada 2017. Okay. I see. Sudah. Sebelum COVID lah maksudnya? Sebelum COVID lagi. Oh. So mula-mula sektor P-Hailing dimasuk dalam Malaysia ni, saya antara orang yang terawal. I see. Waktu mula-mula tu as rider apa, Foodpanda ke Grab ke? Okey, saya bermula dengan syarikat Foodpanda lah. Sewaktu tu Foodpanda tu yang paling famous. Bukan paling famous. Orang kata yang pertama masuk dalam Malaysia ni sebenarnya Foodpanda lah. Tapi sekarang ni ramai yang tahu warna pink Foodpanda ni. Tapi sebenarnya Foodpanda ni mula masuk di dalam Malaysia dia warna oranye. Oh, ya ke? Ya, betul. Dia Saya pun baru tahu. Dia firstly sekali dia punya ni memang warna oranye. Sebelum di rebranding jadi warna pink. Ya ke? Korang tahu ke? Korang masih tak tahu juga Okey, tadi kita dah kenal lah siapa Haris ni kan. So tadi Haris pun ada cakap Haris start kerja as rider ni daripada tahun 2017. So boleh ceritakan lagi tak berkenaan dengan pekerjaan P-Hailing ni, macam kenapa choose untuk buat apa orang panggil rider? Kenapa kena choose jadi rider dan sebagainya? Okey, kelebihan sebenarnya dalam P-Hailing ni kita bekerja bebas. Fleksibel. Maknanya kita boleh cuti bila masa kita nak. Masa pun kita sendiri yang tentukan. Itulah kelebihan bekerja sebagai rider P-Hailing ni. So kita bebas lah. Dia kata nak bercuti tu, kalau kita sebelum ni kalau bekerja dengan di bawah syarikat kena mohon cuti dulu. Itu pun kalau lepas lah. Kalau tak lepas kita kena bekerja. Betul. Tapi kalau dengan rider ni kita boleh plan kita punya cuti bila kita nak bercuti. Buat full time, part time? Ya, saya full time. Daripada tahun 2017 tu memang full time lah. Bila kita bandingkan balik pendapatan tu ada lebih dah sikit daripada sebelum ni saya bekerja. I see. Sebab dia ikut macam mana? Maaflah saya rasa macam penonton-penonton yang mungkin nak buat part time pun dia orang pun mungkin nak tahu macam mana rate bayaran ke, ataupun macam dia based on order ke, ataupun macam mana? Okey, rate untuk pendapatan kita ni setiap order yang kita hantar lah. Maknanya setiap kali penghantaran kita berjaya lakukan, itulah kita punya pendapatan. So maknanya jika lebih penghantaran kita buat, lebihlah pendapatan kita. I see. Okey. Macam makanan hari ni kita tak sampai nak order Foodpanda tau. Tapi boleh jemput makan tau. Boleh. Makan. Itulah sebab saya rasa macam mungkin tekanan ekonomi juga menjadi faktor kenapa. Is it macam mana waktu mula-mula tahun 2017 tu jadi rider, siapa yang ataupun macam mana Haris tahu berkenaan dengan nak daftar ni, ada kawan yang buat juga rasa macam nak join ke, ataupun macam mana? Sebenarnya waktu mula-mula dulu, yalah tahun 2017 tu masih masa tu waktu saya tu berhenti sebagai televisor tu. Yalah zaman 2017 tu kita masih cari kerja di dalam newspaper. Pakai yellow page apa benda jawatan tu kosong di newspaper. Saya terbaca ada satu jawatan kosong rider. Dalam masa sama waktu tu kawan-kawan pun ramai bekerja sebagai dispatch. Dispatch dengan syarikat tu. Saya tengok kat situ tulis penghantaran. So bila yang saya tahu penghantaran ni dispatch, saya ingat pun dispatch lah. Rupanya ini adalah bidang baru. Maknanya menggunakan handphone untuk kita bekerja. So first kita buat, mahal juga kita dapat ni, satu pesanan kita buat hantar RM10. Jadi kalau satu hari tu dari pagi kita bekerja sampai ke petang dapat 20, kita dah dapat satu hari 200. So satu jumlah yang besar lah pada saya. So itulah semakin lama makan tahun dah lah sampai sekarang saya masih bertahan. Maksudnya seronok buat kerja tu kan. Tapi itulah saya rasa macam benefit daripada segi fleksibel masa, semua tu ada lebih masa dengan keluarga, dengan member kan. Betul. Macam Haris sendiri bekerja as rider tu memang daripada pagi sampai malam ke, ataupun ada masa-masa dia pukul berapa start, pukul berapa habis biasanya? Okey, macam kami kalau untuk rider full time ni memang kami kena ambil waktu-waktu peak hour lah, seperti waktu lunch and dinner tu
tu yang paling utama lah. Sebab apa, waktu tu lah, waktu kemuncak, banyak pesanan yang diorder oleh pelanggan lah. So kat situ lah kita boleh jana pendapatan yang cepat sikit. So daripada luar tu mungkin kita kat situ kita dapat, orang kata, tambahan sikit lah. Tambahan sikit. So macam saya sendiri pun, saya memang satu hari bekerja dalam anggaran 8 jam ke 10 jam lah. Untuk dapatkan target kita. Macam office hour juga tu. Menarik. So buat ride tu, saya selalu salah dia punya terms kan. Buat penghantaran makanan tu base dekat PJ Taman Medan saja ke ataupun okey, ada juga saya keluar? Sebab dia memang saya nak lagi senang, saya ambil di kawasan Petaling Jaya lah. So tak adalah satu Taman Medan saja. Mana saya mungkin sampai ke Damansara juga. Tapi memang base tidak luar daripada kawasan Petaling Jaya lah. Petaling Jaya besar kan. Betul lah, Petaling Jaya besar. Sampai ke Shah Alam tu pun ada sikit Petaling Jaya. Okey, jadi itulah apa yang saya tahu, kebanyakan rider diorang ada pengalaman-pengalaman diorang berhadapan dengan customer apa semua kan. So ada tak pengalaman menarik yang Haris boleh share kan? Is it mungkin dia adalah satu yang kelakar ataupun sedih ataupun pengalaman dimarahi ke, macam mana? Okey, pengalaman dimarahi tu kalau kita lambat hantar pesanan tu adalah mungkin sikit marah lah. Tapi ni saya terangkan sikit pada penonton lah. Sebab apa? Bukan salah rider nak hantar makanan tu lambat. Kalau rider tu hantar lambatlah pendapatan dia dapat. Kena tahu benda tu. Sebab apa, kita pun kalau boleh kita nak cepat hantar. Sebab apa, bila kita dah hantar pesanan tu kepada customer, kita akan dapat pesanan lain untuk kita hantar. I see. Ada KPI dia pula? Dia bukan KPI, itulah pendapatan kita. Kalau dia kata kalau kita biarkan 1 jam tu, kalau satu order tu RM5. Takkan kita nak biar 1 jam tu kita dapat RM5 je? Kita pun nak cepat. Okey. Antara faktor utama kenapa makanan pelanggan-pelanggan lambat kadang-kadang restoran tu sibuk. Bila restoran sibuk, kita kena tunggu turn. Tunggu turn tu yang sebab lambat. I see. Okay, kalau pengalaman menarik lah pada saya selama saya bekerja lah. Paling pengalaman menarik tak silap saya waktu KP tu hari lah. Yes, waktu tu semua orang tak boleh keluar. Time tu rider lah. Sampai kita kata rider ni foreigner lah. Fitirah macam tu. Tu paling menarik lah. Sebab apa, waktu tu semua tak boleh keluar. So ada setengah-setengah apartmen pun, rider pun kerajaan ada kata tak boleh naik sampai ke atas rumah. Okay, saya pernah lah di satu, saya punya pengalaman lah waktu tu. Saya hantar satu pesanan ni dekat satu apartmen ni lah. Kebetulan customer tu dalam kuarantin positif COVID. Okay. So saya cakap dengan customer ni, macam mana saya nak hantar? Sebab yelah waktu tu kita semua takut. Takut kena COVID. So apa tahu customer tu buat? Dia letak tali daripada atas dia letak baldi. Sorry, kena letak dalam baldi tu. Dia bukan Haris yang viral dekat TikTok sebelum ni. Bukan. Tapi benda tu saya memang hadapi lah benda tu. Memang ada customer tu. Dia letak tali, masukkan dalam baldi. So dia pergi angkat makanan tu kat situ lah. Tapi kreatif lah. Sebab waktu kita nampak banyak video yang viral macam tu kan. Dia orang terpaksa buat. Okey, itu pengalaman waktu, tapi saya rasa PKP banyak lagi pengalaman kan. Banyak sebenarnya. So apa lagi pengalaman menarik yang boleh dikongsikan dengan penonton kita? Pengalaman menarik itulah suatu KP. Tapi kalau katakan pengalaman sedih ni pun ada jugalah. Pengalaman sedih pun ada. Memang kita ada lah. Sebagai contoh, yalah, macam ada satu cerita. Waktu tu kita tengah tunggu order kawan-kawan. Tengah tunggulah. Tunggu pesanan masuk je masuk. So bila job tu dah masuk, ada salah satu kawan saya ni, dalam perjalanan tu tak sampai 5 minit. Dalam perjalanan nak pergi ambil pesanan dia tu ke restoran, accident, meninggal. Jadi kat situ bagi impak kat saya lah. Satu, bukan seorang dua dah. Saya rasa dah, kalau dalam 7 tahun saya dalam PHL ni, saya rasa ramai juga lah. Yang paling saya terasa, waktu tu ada seorang kawan saya ni, baru 5 minit dengan saya. Tak sampai 5 minit dalam perjalanan pergi ke restoran, accident dan meninggal dunia. Itu sebab kejadian. Itu antara risiko yang terpaksa kami hadapi lah. Itulah, dia kadang kita nampak macam tugas tu mudah tapi sebenarnya tidak. Lagilah tadi, nanti kejap lagi kita soal siasat Brian berkenaan dengan risiko-risiko yang NGO dia boleh cover ke dan sebagainya. Okey, tapi selepas ni kita akan berkongsi dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan pengalaman Haris. Okey, kita berehat seketika dan kembali untuk segmen yang ketiga selepas ini. Jemput makan. Makan. Yakin boleh,
Rakan muda. Macam okey tak baby? Ngam. Hi guys, Azizul Awang, the Pocket Rocket Man here. Anda tahu tak, rakan muda diberikan nafas baru. Jadi dengan itu saya ingin menyeru semua anak-anak muda di luar sana untuk menyertai rakan muda. Okey, baiklah, kita bertemu kembali untuk segmen yang ketiga dan sekarang ni kita ada dua panel yang saya jemput. Okey, bersama saya sekali lagi Brian dan juga Haris. Okey, berkenaan dengan topik e-hailing dan juga gig ekonomi. So untuk segmen yang ketiga ni, saya nak tanya Haris dulu. Tadi Haris dah cerita berkenaan dengan pengalaman beliau daripada zaman PKP, daripada zaman start, apa kisah sedih dan juga kisah kelakar pun ada. So dalam banyak-banyak kisah tu kan yang dah pernah Haris go through, apa cabaran-cabaran terbesar sebenarnya rider ni hadapi? Mungkin daripada side personal ataupun rider secara umum. Okey, kalau kita kata masalah terbesar kalau ketika bertugas ni faktor cuaca lah. Faktor cuaca tu yang mainkan isu utama, jadi permasalahan untuk rider ni lah. Sebagai contoh waktu hujan lebat lah. Sekarang ni pun musim hujan lebat. Betul. Bila nak melakukan tugas dalam keadaan hujan tu takut jadi apa-apa lah. Sebab apa, dalam cuaca hujan ni risiko untuk kita tergelincir, kemalangan tu tinggi. I see. Tu saya rasa untuk semua rider itulah antara halangannya lah. Tapi sebelum ni saya rasa macam saya rajin juga baca social media. Ada orang yang share rider-rider sebelum ni ada share sebenarnya lagi better kalau kita pesan waktu time hujan. Is it true? Betul ke? Okey. Sebab apa, waktu tu memang pesanan melonjak. Sebab apa, kebanyakan rider akan off sementara lah. So mana rider yang on tu pesanan mereka akan melonjak. So memang kat situ macam masuk lah. Masuk lah orang kata lah. Pendapatan tu tinggi lah. So itulah, tapi sebenarnya cuaca tu halangan sebenarnya. Sebab bila cuaca terlampau, kalau hujan terlalu lebat tu jadi masalah tu kita. Yelah, tambah Malaysia ni kerap hujan kan. Betul. Lepas tu waktu peak hour pula tu biasanya hujan tu kan. Waktu orang balik kerja, waktu tengah hari jarang-jarang lah sebenarnya. Tapi itulah betul, saya selalu dengar orang, maksudnya stigma tu tak betul ataupun macam komen Haris sendiri. So orang sepatutnya order waktu tu ke ataupun tak perlu ke macam mana? Kalau pada saya lah, pelanggan boleh lah. Sebab waktu tu lah memang dia kena order, dia tak boleh keluar. So tu dia perlukan kita punya servis. Cuma untuk rider tu lah halangan dia. So pada saya mungkin kalau syarikat bagi sikit lah masa tambahan ke ataupun cara macam mana untuk mungkin lambat sikit ke, tak adalah terlampau rushing tu. So tadi dah cakap pasal berkenaan cabaran cuaca tu kan, yelah risiko tergelincir, kemalangan semua tu. So saya nak tanya juga macam ada tak insurans yang cover daripada syarikat ni hantar ni sendiri? Okey. Dah gelak dah senyum dah tu. Sebelum ni memang kita terabai lah orang kata sejak sebelum ni lah. Tapi sejak isu ni bangkit, kita tambah pula punya satu NGO. NGO Brian. NGO je, betul. Salah satu je lah. So kita, syarikat pun dah menyediakan insurans. Malahan pun kita sekarang pun ada perkisuh. Dan diwatakan dah diwajibkan untuk kita setiap rider untuk bekerja kena mencarum dengan perkisuh. Maksudnya caruman ni rider tu sendiri yang buat ataupun syarikat tu sendiri? Okey. Insurans yang disediakan syarikat tu memang syarikat dah sediakan lah. Cuma untuk caruman perkisuh tu kita perlu mencarum sendiri lah. Kalau macam Haris ada bekerja dengan beberapa syarikat, so ada banyak insurans daripada syarikat-syarikat ni semua tak? Okey, tu yang lain dia. Sebab apa, macam saya cakap tadi lah, kita bekerja sebagai rider ni kita fleksibel. So kita terpulang mana kita nak on. Mungkinlah andai katalah jika kita berlaku kemalangan, kita tengah menjalankan berjalan bertugas dengan syarikat A ni. So syarikat A ni lah akan tanggung kita. I see. So dia ada, tengoklah mana pesanan yang kita dapat tu daripada syarikat mana. I see. Okay. Kita nak pergi ke Brian pula. Tadi waktu awal segmen tadi Brian ada banyak cakap berkenaan dengan ekonomi gig dan juga ekonomi digital. So pada pandangan Brian sendiri untuk potensi ekonomi baru ni macam dalam bidang renewable energy yang Brian ada mention tadi, macam mana dia boleh bawa satu pembaharuan dan juga manfaat kepada rakyat Malaysia sebenarnya? Okey. Daripada segi
ekonomi baru ini, saya rasa dia akan meningkatkan lagi peluang pekerjaan bagi bukan hanya rider, untuk semua rakyat. Ya, kerana ramai rakyat yang sebenarnya dia nak ada peluang atau choice atau pilihan yang lain yang selain menjadi rider. Banyak rider pun kata tak tahu nak kerja apa. Tapi dengan ekonomi baru seperti EV atau digital economy, kita boleh lihat influencer. Ramai. Content creator. Macam Haris. Haris pun content creator kan? John. Oh, yelah tadi dia cakap dia penyiaran. Dia kata penyiaran. Handsome, cakap pun bagus. Boleh jadi influencer. Boleh go online, live streamer. Atau yang ramai yang suka main e-gaming. Gaming pun boleh menjadi satu career. So, dia sebenarnya banyak sudut dan sektor bagi ekonomi baru. Di mana saya rasa dia akan membuka lagi pilihan untuk rakyat, anak-anak muda. Sekarang anak-anak muda mungkin dia ada inspirasi yang berlainan, aspirasi yang berlainan. So saya rasa bagi ekonomi baru ini, tadi yang saya kata EV lah, bagi renewable energy, solar, semua tu, daripada sudut tu, apa yang rakyat boleh buat, dia boleh mendapatkan kemahiran baru. Dia boleh buat kerja ataupun bisnes solar. Daripada sudut tu, misalnya lah, okay? So saya rasa ekonomi baru yang kita nampak sekarang ni, dia semakin memacu ekonomi yang kita ada. Betul. Dan dia akan semakin lama semakin pengaruh ekonomi tradisi yang kita ada. I rasa sebab benda ni dekat Malaysia dia kurang, dia belum lagi orang kata berkembang. Tapi kita nampak potensi dia satu hari nanti, betul tak? Betul. Tadi cakap pasal content creator apa semua, tak berminat dia cakap content creator juga kan? Tapi itulah sebab InsyaAllah. InsyaAllah sebab saya ada tengok juga kat TikTok, ada rider yang buat content berkenaan dengan diorang punya ni kan. Kot dah ada dapat idea, dan content creator dapat 2 income. Betul. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak berbalik kepada Haris. Okey, sepanjang jadi rider ni, mungkin Haris boleh kongsikan sikit berkenaan dengan persepsi masyarakat. Macam mana orang pandang rider ni sebenarnya? Kita sebab biasanya lah orang dengar kisah apa ni, masyarakat ni dia mungkin dia pandang serong, dia cakap orang ni tak ada pendidikan lah apa semua kan. So macam mana daripada segi persepsi tu? Dia, sebab saya pasti dia bukan negatif sahaja, betul tak? Okey, pasal persepsi tu bukan semua lah. Macam yang kata segelintir lah. Macam kalau dikatakan belajar rendah, belajar kurang tinggi apa semua tu, kalau nak katakan kebanyakan rider pun ada degree kan, ada PhD pun ada. Sebab apa? Dia ada peluang pekerjaan. So buat sementara tu diorang masuk bekerja sebagai rider. So nak kata persepsi tu sebenarnya kalau saya cakap negatif tu kurang sebenarnya. Kalau kita boleh tengok dalam media sosial pun, jika berlaku apa-apa, contoh berlaku kemalangan apa semua, orang pertama yang akan sampai membantu rider. Betul. Hero, orang kata hero. Silent hero. Yang pertama yang akan sampai rider. Ada kes samun ke rider yang pergi kejar dulu. Betul. So pada saya dengan negatif tu kurang kot rasanya, ada pandangan masyarakat banyak lebih kepada positif lah. Lagipun cuma kalau ada persepsi dia buruk dia, mungkin dia apa yang dia orang nampak, masyarakat nampak, oh rider ni langgar lampu merah. Itu je lah yang biasanya lah. Oh rider ni bawa membahayakan pengguna lain. Kenapa yang langgar lampu merah tu? Sebab nak kejar ni lah, kejar order lah. Kejar order lah. Sebab tu pendapatan mereka kan. Mentang-mentang ada insurans Okey, itulah sebab itu macam saya cakap, ada segelintir, dia bergantung pada individu jugalah persepsi masyarakat ni kan. Tapi ya, saya salute sebenarnya kebanyakan scene-scene dekat jalan raya tu, kita nampak rider ni yang jadi hero kan. Dekat jalan raya tu. Tadi saya rasa macam awal segmen 2 tadi Haris ada mention berkenaan macam pengalaman dimarahi apa semua tu. Tu pun macam satu, tu macam mana pula? Okey lah, dimarahi kebanyakannya ada beberapa sebab lah. Sebagai contoh macam pesanan lambat. Ataupun yang terbarunya kita tengok ada satu video viral tentang satu penunggang rider ni. Dia dipaksa pelanggan untuk naik hantar ke atas dia punya apartmen. Sedangkan waktu tu management bangunan tak bagi naik ke atas. Tapi customer tetap mahu kita hantar ke atas. So kat situ rider tak tahu nak buat macam mana. Kalau saya rasa memang rider semua akan pergi ke pelanggan lah. Pelanggan suruh sebab dia kena hantar tu kat situ. So tu yang jadi bergaduh apa semua.
Faham. So tu antara kita punya cabaran jugalah sebenarnya. So macam daripada Brian sendiri kan as NGO yang menjaga kebajikan ni, apa antara rungutan-rungutan daripada rider yang biasa dengar, yang biasa Brian dengar lah dapat ni kan Rungutan pertama sekali mestilah bayaran. Bayaran yang merundum, yang tidak menentu. Dia tidak memberikan satu gambaran macam mana pengiraan tersebut, ya. Di mana terasa macam tertindas kerana mereka dah buat kerja tiap-tiap hari 10 jam, 12 jam, tetapi pada akhir bulan masih tak capai RM2,000 macam tu. Mereka memang adalah rungutan macam tu. Pada masa yang sama memang ada isu-isu dengan consumer kan, dengan pelanggan yang marah, pelanggan yang tidak faham atau pelanggan yang suka komplain, dia review dalam app. So bagi saya benda tu kita kena lihat daripada dua sudut. Kita tak boleh hanya pelanggan yang review rider. Yelah. Rider juga bolehlah bagi feedback dan boleh review pelanggan, kerana bukan semua pelanggan daripada bukan malaikat. Customer always right. Kan. Ya, bukan semua pelanggan bagus. You see, so benda tu saya rasa dia kena ada seimbangan dan pada masa yang sama kesedaran kepada masyarakat. Ya, masyarakat kena faham bahawa rider memang bekerja keras. Dia kerja dengan honest, dengan jujur. Ya, dengan masa yang dia ada, dengan keselamatan yang dia kadang-kadang abaikan. Ya, betul. Untuk menyampaikan perkhidmatan tersebut dan untuk mendapatkan rezeki. Saya rasa semua orang, masyarakat kena lihatlah mereka sebagai golongan yang kena dihormati juga. Mereka juga manusia yang bermaruah, satu pekerjaan yang bermaruah. So ada lagi tak rungutan lain? macam lain customer service pula kan? Rungutan. Rungutan lain pada mula ni adalah tentang isu insurans. Ada syarikat yang tak ada insurans. So apa berlaku ialah apabila ada kemalangan, tak boleh kerja, tak ada rezeki, kena bayar perubatan lagi, dan macam mana mereka nak tanggung dengan tanggungan bulanan mereka, keluarga punya tanggungan. So isu macam tu macam mana nak selesaikan? Insurans, perkeso. Ada juga yang tak nak carum kerana mereka berasa dah lah bayaran rendah, tak cukup. Sekarang pula nak kena bayar caruman untuk perkeso, tetapi syarikat tak ada carum, hanya rider yang carum. Tetapi mereka dilayan macam pekerja. Oh, maksudnya ada kes macam tu. Maksudnya syarikat tak carum, tak cuma rider je. Dia ada juga kes-kes macam tu. Kerana sekarang sebenarnya semua syarikat ini menganggap rider ini sebagai kontraktor. Dia bukan pekerja. Tetapi adakah mereka dilayan oleh syarikat sebagai pekerja atau kontraktor? Kerana banyak masa mereka dikawal dengan ketat. Harga untuk satu trip tu mereka tak boleh runding. Lepas tu mereka nak pergi mana, mereka tak boleh cancel. Dia cancel 2-3 kali, kena tutup account, kena suspend account, kena punish. Lepas tu dia kena ikutlah semua yang syarikat kata. Dia kena ada shift, kata pukul 1 sampai 6. Dia tak boleh pilih yang lain. So maka dia macam majikan. Dia beri arahan kepada you kena buat semua ni, tetapi saya tak payah bayar perkeso. Syarikat lain kena bayar, majikan lain kena bayar, tetapi syarikat P-Hailing ni ada loophole lah, dia tak payah bayar kerana dia kata dia kontraktor. Macam tu. Tu sebenarnya yang saya nampak. Rungutan, memang banyak rungutan kerana tidak sempurna lah bidang ini. Ini bidang yang baru, emerging market, right? So memang dia ada banyak isu, tetapi apa lagi isu Haris setujulah dengan apa yang saya kata tu, antara rungutan biasa lah tu. Betul, tu memang kita punya tolong rungut sekarang. Itulah antara rungutan. Tapi kalau kita katakan rungutan, main isu dia ya kadar bayaran upah tu lah. Okey, tak apa. Nak merungut kejap lagi, saya bagi lagi platform nak merungut tu. Tapi sekarang boleh jemput makan dulu. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir, segmen keempat. Kita akan korek lebih banyak lagi detail dan juga pengalaman kedua-dua panel kita pada hari ini, dan kita berehat seketika. Jemput makan.
Untuk makluman, saya telah bersama dengan rakan muda ini sejak di awal pengenalan rakan muda pada tahun 1994 lagi, di mana pada masa itu saya bertugas di bahagian pembangunan sukan. Sejak tahun 2011 lagi ataupun daripada 2008 sehingga 2011 saya pernah bertugas sebagai pengarah cawangan gaya hidup, dan antara aktiviti-aktiviti utama di bawah cawangan kita pada masa tersebut adalah program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ataupun dikenali sebagai ARP. Memang benar KBS dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negara telah merancang untuk mengembalikan semula rakan muda kepada para belia. Kita akan lancarkan rakan muda ini pada 25 hari bulan Jun ini di Depta UKM, dan untuk kita membalikan semula rakan muda kepada zaman kegemilangan rakan muda kepada seluruh warga belia-belia kita. Rakan muda ini boleh disertai oleh semua belia, iaitu dalam umur 15 hingga 30 tahun. Kita open kepada mereka, dan semua belia tanpa mengira jantina, tanpa mengira ras dan sebagainya, kita open kepada semua, asalkan mereka tu masih lagi berumur dalam lingkungan yang saya sebutkan tadi. Harapan saya supaya semua belia yang ada untuk sama-sama menyambut program ini, dan sertailah program-program yang kita buat tersebut, di mana dengan kaedah ini mereka bolehlah menguruskan masalah mereka dengan lebih berfaedah dan lebih baik lagi lah. Baiklah, kembali bersama dengan kami untuk segmen yang terakhir di Kirana dengan topik P-Hailing dan juga gig ekonomi, dan bersama saya sekali lagi Brian dan juga Haris untuk berkongsi lebih banyak input untuk anda semua. Dan untuk Brian dulu, saya nak tanya untuk soalan terakhir, tapi bukanlah soalan terakhir sangat pun. Brian sendiri pun ahli majlis, lawyer kan. So saya nak tanya, sebab sekarang ni kerajaan dia mula sedar berkenaan dengan kebajikan dan juga kepentingan mereka yang bekerja dalam P-Hailing dan juga gig ekonomi ni kan. Sebab buktinya kita dapat lihat dalam belanjawan 2024 ni ada peruntukan khas kan untuk diorang. So apa komen Brian tentang inisiatif-inisiatif yang kerajaan bawa ni? Saya rasa memang bagus. Kerana sebelum ini memang tak ada orang bagi fokus langsung kepada gig ekonomi. Langsung tak ada kan? Langsung tak ada. Mungkin dia ada bantu daripada segi bagi peruntukan kepada syarikat untuk pencaruman SOXO sebelum ni. Syarikat je lah. Kan, untuk mereka lah, untuk pencaruman untuk rider. Okay. Tetapi benda tu tidak berpanjangan, kita tak nampak ada jalan masa panjang. Dia hanya untuk setahun ke setahun. Paling banyak 2 tahun kan untuk pencaruman tu. Dan amount yang dibagi kepada setiap rider pun tak banyak. Saya rasa untuk peruntukan yang diberikan untuk gig ekonomi baru serta untuk rider kan, terutamanya daripada segi latihan. Dia ada peruntukan TVET, latihan TVET untuk belia. Benda ni saya rasa amat bagus. Kerana daripada latihan TVET ini, dia memberikan kemahiran, membuka jalan untuk peluang pekerjaan baru ataupun bisnes. Kita kena ambil maklum lah, bukan semua orang boleh jadi pekerja. Dia ada orang yang lebih sesuai jadi usahawan, ada milik bisnes sendiri. Atau jadi gig ekonomi, gig workers kita kata. So saya rasa daripada latihan ini, dia macam banyak sudut yang boleh dibantu. Apabila mereka diberikan kemahiran seperti itu, dia akan membuka peluang untuk bidang-bidang yang berlainan. Di antara lain, kita nampak untuk solar energy. Mereka perlukan orang untuk memasang. Kat sini tak banyak kan? So tapi semakin banyak peningkatan demand, keperluan untuk solar energy di Malaysia. Maka saya rasa ini juga akan meningkatkan bukan hanya peluang tetapi rezeki, daripada segi rezeki dan pendapatan rakyat.
saya rasa benda tu amat baguslah daripada segi kerajaan baru yang kita ada. Inisiatif proaktif yang diambil untuk membantu anak muda serta lapisan masyarakat yang lain. Macam saya cakap tadi, Belanjawan 2024 tu sendiri tiba-tiba cerita sebelanjawan tak. Dah bagi tahu berkenaan dengan fokus tu lebih tertumpu kepada gig ekonomi PHL dan sebagainya. So daripada segi macam Haris sendiri sebagai rider, apa idea-idea yang boleh Haris, kalau ada kalau kerajaan sekarang nak cakap dekat dia orang, okay, inilah kita orang nak hak ni, ada tak? Okeylah. Betul lah macam Cik Ryan cakap tadi lah. Debate apa semua tu betul. Memang perlulah untuk kita rider untuk dapat pekerjaan baru, kerjaya baru. Okey, tapi kalau kita balik kepada isu PHL ni. Okay, isu PHL ni kalau semua tahu pun kita dah berapa siri mogok kita lakukan. Betul. Okey, kenapa mogok tu berlaku? Main isu kami adalah kadar bayaran upah. Sebab apa? Macam selalu kita tahu kerjaan PHL ni dia unik sebenarnya. Makin lama kita kerja, makin turun kita punya pendapatan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih berlaku. So kalau pada saya lah, cadangan kepada pihak kerajaan tubuhkan satu akta khas untuk PHL. Untuk PHL dan PHL dia lebih kurang lah, lebih sama sebagai menggunakan transport. Ataupun jika tak nak menubuhkan satu akta khas untuk PHL, tetapkan satu harga lantai. Jadi jelas kat situ berapa yang bayaran. So maknanya syarikat tak boleh nak menukar-nukar. So maknanya just kalau contoh kita katakan RM7 macam dia minta rider sebelum ni. Okay, RM7 tu the first base kita. So mana kita dah tahu satu order walaupun hantar mana pun RM7 kita dah tahu. So jika ada tambahan, mungkin perjalanan tu jauh sikit, mungkin ada tambahan. So apa yang rider perlukan sebenarnya harga lantai. So biar tak ada lagi yang dimanipulasikan oleh syarikat. Sebab saya rasa kebanyakan syarikat sekarang mungkin banyak ambil kesempatan. So, jadi harga lantai tu mungkin nanti kalau kerajaan itu antara idea yang boleh. Itu antara idea yang kita ni lah. Sebelum ini kita pun ada jumpa dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri ada minta semua rider company dengan Encik Haris pun ada satu dengan persatuan rider untuk berjumpa. Dan kita ada bincang tentang isu ini. Dan yang terakhir kita kata kalau boleh RM5 untuk 3 km. Untuk lantai harga, dan untuk negeri-negeri yang lain di mana jarak tu berlainan, mungkin kat Perlis dia tak jauh sangat. So mungkin dia punya lantai harga boleh turunkan tapi proportionate. Maksudnya proportionate kepada apa yang kita katalah RM5 kepada 3 km yang pertama. Mungkin dia jadi 1 km atau 2 km tapi harga 3.5 kata. Dan pada masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada mintalah semua untuk membuat analisa, minta syarikat melihat balik untuk ambil tindakan meletakkan satu lantai harga. Tetapi sampai sekarang tiada satu syarikat yang membuat sedemikian. Maksudnya memang sebelum ni pernah diutarakan cadangan ni lah. Dia pernah diutarakan lah untuk dengan macam kalau kita pernah jumpa dengan PMX sendiri. Kita perlu harga lantai ni sebab kita tak nak lagi rider dimanipulasi oleh syarikat ni. Sebab saya cakap makin lama makin meredup harganya. So perlunya harga lantai kat sini. InsyaAllah kicik macam saya pula kerja dekat jabatan. Tapi baguslah, maksudnya dah ada satu gerakan untuk mencadangkan harga lantai tersebut. Okey, tadi kita dah dengar berkenaan dengan cadangan, idea dasar belanjawan. Dah cerita pasal ekonomi betul ni. Okay, untuk sekarang ni kita nak berbalik kepada Brian untuk NGO Brian kan. Apa future planning Brian dalam PHL dalam NGO ni? Okay, untuk NGO ini saya sebagai penasihat saja. Okay, untuk yang memang asas punya pimpinan adalah pengerusi dan EJK yang lain. Okay, saya akan memberi nasihat. Tetapi adalah untuk mereka mengambil langkah seterusnya. Saya akan membantu, membimbing dan menggunakan apa sumber yang saya ada untuk membantu mereka. Nah, untuk saya rasa pentingnya pertama sekali adalah untuk saya akan cuba wujudkan peluang. Bukan hanya peluang pekerjaan tetapi peluang untuk mendapat latihan untuk bidang lain, untuk minat mereka.
Saya rasa itu akan membuka, seperti yang saya kata awal lagi, peluang pekerjaan, peluang bisnes kepada mereka untuk masa depan. Pada masa yang sama, saya berharap juga di mana kita akan terus meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pekerjaan ini, ya. Dan untuk seimbangkan, saya juga akan cuba bekerja sama dengan kerajaan untuk mewujudkan latihan supaya keselamatan di atas jalan raya boleh terjamin untuk rider dan juga pengguna yang lain. Dan of course, kalau kita nak mewujudkan pekerjaan ini sebagai satu pekerjaan yang bermaruah, yang orang hormati, ya, saya rasa dia kena tingkatkan mutu perkhidmatan. Ya. So daripada itu adalah cara menggunakan latihan servis, macam mana kita memberikan servis yang terbaik. Akhir kata, ini bukan... Sudah ada akhir kata. Lambat lagi Brian. Sampai-sampai, okey. Okay. Memang kita nampak ini sudut usaha bukan hanya daripada satu parti. Bukan daripada persatuan sahaja atau rider atau kerajaan, tetapi saya rasa dia juga kena ada usaha daripada masyarakat dan juga syarikat. Syarikat kena lebih terbukalah untuk melaksanakan amanat-amanat, ya, yang kalau seperti yang saya kata tadi, Datuk Seri pun sudah bagi amanatnya, ya, sudah memberitahu supaya melihat kembali kepada isu ini. Okey. Masa tu kita ada jumpa dengan Anthony Loke juga. Anthony Loke kata harga RM5 untuk 3 km tu dia akan cuba usahakan. Maksudnya desakan tu dah ada, cuma pelaksanaan. Tapi kita kena push, the political force, pressure lah bagi, bukan pressure tetapi political will untuk memastikan ini terjadi. Ini amat penting kerana tanpa rezeki atau pembayaran yang munasabah, ya, pendapatan yang munasabah bagi pihak rider, saya rasa ia adalah satu ketidakadilan yang sentiasa ada. Kalau kita lihat kepada sudut ini, saya rasa syarikat-syarikat juga kena lihat macam mana mereka boleh membantu. Dan bagi pihak saya sebagai peguam, sebagai pengasas, saya juga berasa saya akan bagi kerjasama sepenuhnya kepada kerajaan, kepada syarikat, kalau di mana kita boleh tingkatkan juga sales atau pendapatan syarikat, kita akan bantu. Macam tadi Brian ada cakap, masalah besar dia adalah syarikat, sebenarnya syarikat tu sendiri. Macam Haris kan, as a rider, adakah syarikat-syarikat ni dia beri platform untuk rider sendiri macam bagi tahu apa yang korang tak puas hati? Sebab saya rasa, saya pernah tertengok lah macam satu video TikTok viral macam rider ni bila dia suarakan benda tu, lepas tu dia terus dipecat, di ban account semua. So ada tak proper platform tu? Belum ada ke macam mana? Ya, ada yang syarikat memang ada sediakan satu proper untuk kita katakan apa yang tak puas hati lah. Tapi sekadar proper je. Tak ada tindakan formality lah je lah. Ya, itu je. Orang kata dummy lah kot. So maksudnya memang susah jugalah. Okay, sebab apa memang susah lah saya kata. Sebab apa kita macam Brian cakap lah, kita dianggap kontraktor. Kita bukan pekerja. So memang tiada apa-apa akta yang mengikat kita. Maksudnya kalau nak report apa-apa, report Brian. So kalau nak apa-apa, itu pun lah Brian terimalah report kita. Okey, tak apa. Itu cerita cerita sedih lah kiranya kan. Macam the bitter truth of this gig ekonomi ni. So terima kasih Brian dan juga Haris atas perkongsian. Saya rasa macam wow, saya dapat info baru. Kita punya penonton pun dapat info baru. Daripada awal segmen tadi sampai lah sekarang. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi terima jemputan kami hari ni. Dan mungkin boleh sharekan social media terlebih dahulu sebelum kita nak bersurai. Tutup. Okay, Brian dan juga Haris boleh share social media untuk anak-anak muda dekat sana ke, siapa-siapa nak follow kan. Kenaan ni. Okey, bacakan? Boleh bagi tahu. Facebook dan Instagram Brian Ng Yimin. YIHMIIN, BRYANNG
YIHMIIN. Memang nama saya panjang. Okey, note dekat situ, Brian masih single. Boleh DM untuk healing dan juga untuk cari jodoh gitu. Okay. Kalau untuk Haris pula? Kalau saya, Facebook je lah. Saya memang tak main sangat media sosial. So, Facebook je lah. Yang ni single juga ke? Oh, saya dah berkahwin dah. Ada berkahwin. Tak boleh, jangan boleh, jangan cuba-cuba, jangan. Okey, so dekat Facebook Haris John. Haris John. HARISJOHN. Okey, so terima kasih. Nanti tiba-tiba dapat followers banyak tu. Seronok Okey, jadi terima kasih untuk episod kali ni sangat-sangat memberi input kepada anda semua dan insyaAllah untuk episod yang seterusnya kita akan ada lebih ramai tetamu-tetamu hebat dan juga golongan-golongan profesional yang kita akan jemput ke Kirana. Jadi bertemu nanti untuk episod seterusnya. Kita bye-bye. Bye-bye. Okay, jemput makan. Habis ni